السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله افتح لنا أبواب الخيرات وافتح لنا أبواب العلم وأبواب الجنة. اللهم فقهنا في الدين علم تأويل. الله ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا رب. اللهم اجعل صلاتنا سن خاشعين وصيامنا سن الصائمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita diizinkan sampai ke hampir penghujung Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala merezekikan kita untuk meneruskan puasa hingga ke akhirnya. Menyambut hari kemerdekaan, hari kemenangan. Itu Aidil Fitri. Kami doakan semoga Allah jadikan puasa kita ni puasa orang-orang puasa khas al-khawas, surah Anbiya dan Mursalin. Kita minta Allah jauhi kita daripada puasa yang tidak ada apa balas menang ju'al atash, lapar dan dahaga. Dia juga amal malam kita, ibadah malam kita, salat berjamaah fardu dengan berbuka puasa bertepat masanya dan ikut sunnah Nabi SAW. Kita qiyam dengan salat tarawih, witir, tadarus dan umpamanya. Allah terima amal itu sebagai amal yang Allah redai. Bukan amal yang mendapat letih dan penat dan dahaga saja. Itulah kita mengharapkan padamu ya Allah yang berserah. Padamu ya Allah yang bertawakal. Terima amal kami ini sebagai amal yang melepaskan kami daripada kemurkaan-Mu. Ya, amal kita sebagai amal yang mendapat redha-Mu ya Rabb. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Insyaallah hari ini kita masuk kepada hikmah yang ke-26 dan 27 pada kitab Hikam. Digabungkan dua ini karena amat berkait satu dengan lain. Berkata Imam Ahmad Ibn Atiyallah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana fi ulumihi wa ulumi asasati. Min alamat najih fi nihayat الرجوع إلى الله في البداية. من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. Ya, ringkas, pendek dan padat. Amat berat kandungannya. Mudah difahami insya-Allah. Min alamat najih. Tanda-tanda orang berjaya fi nihayat, pada pengakhirnya. Ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Setiap perbuatannya itu, rancangannya itu, dan itu di pada mulanya sudah baik. Berserah Allah Ta'ala. Setelah berusaha ikut sunnat Allah. Man asyraqat bidayatuh, asyraqat nihayatuh. Siapa yang tak permulaannya itu baik, terang benderang, insya-Allah Ta'ala asyraqat nihayatuh, terhadap penutupnya akan lebih terang insya-Allah Ta'ala. Kata-kata ini ada kaitan sangat berkaitan dengan masjid pertama yang didirikan oleh Nabi SAW. Menjelang Nabi SAW pada Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Munawwarah, yang masa itu namanya Yasrib, yang pertama-tama Nabi bina ialah Masjid Quba. Pada tahun 1 Hijrah, tahun 262 Masihi. Dia dekat dengan kota Madinah, kurang 5 km sahaja. Dan sehingga ini siapa saja yang pergi berumrah dekat ziarah makam Nabi, ziarah Masjid Nabawi,
dan mereka tidak akan lepas peluang untuk ziarah Masjid Quba. Ada hadisnya, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan fakana lahu ajri umrah. Siapa yang berwuduk di rumahnya atau di hotel sekarang ni dan pergi ke Masjid Quba, tak kira lah sembah begini apa bentuknya, macam kaki kah, mampu atau kenderaan ke bagaimana, bila dia solat di sana maka seolah dia melakukan umrah. Macam tercatat dalam Quran Karim sebut la taqum fi ibadah la masjid usnat at-taqwa usnat at-taqwa fi awal yawm haqqu an taqum fi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ada asbab nuzul yang berkaitan dengan ini, di mana ada seorang yang membina masjid lain yang mungkin lebih indah, lebih cantik, tapi bukan asas takwa. Namanya Amir, dipanggil Amir Rahib. Namun selepas itu dibilang sebagai Amir Fasik karena dia membina masjid untuk memecah belahkan umat. Jadi Allah menjawab bahawa masjid yang usal taqwa, di asal taqwa itu min awal yaum, hari pertama itu, di hari pertama itu, masjid pertama dibina dalam Islam selepas Baitullah Haram. Masjid ini dibina Nabi Sallam, haqqan taqwa fi, lebih utama didirikan. Ini katanya bahawa permulaan hijrah Nabi yang sebenarnya itu selama niat yang ikhlas, yang mengambil niat tadi, dan masjid pertama itu dibina asal taqwa, bukan kerana kemasyhuran, bukan kerana kemegahan, bukan sengaja, tapi besar takwa. Maka bermula pada masjid Quba inilah, pada Masjid Nabawi, dan banyak masjid lagi, dan sampai hari ini masjid berteras dunia dengan alhamdulillah dimakmurkan oleh umat. Walaupun tidak seberapa, namun kekal sebagai tempat ibadah, pusat ibadah. Insya-Allah taala kita doakan terus. Ini bermula daripada niat yang ikhlas kepada Allah Taala. Dan hikmah 26 tu ini ada kaitan rapat dengan hikmah 25. Ma tawaffaka matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabu anta talibu bi nafsi. Tiada akan bertahan sebarang hajat yang engkau cari dengan Tuhan itu mudah makbul, dan tiada akan dimudahkan sebarang hajat yang engkau cari dengan dirimu. Maknanya kita buat satu itu sebila Allah perintahkan, buat syariatnya, kemudian berserah, bertawakal kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah dipermudahkan urusannya, bukan sampai matlamatnya, sampai hajatnya. Sebaliknya mereka-mereka yang buat satu tanpa mengharap Allah Ta'ala, tanpa mengharapkan bersama Allah Ta'ala, mengharapkan Allah bantu, maka amat sukar itu sampai cerita. Mungkin orang berkata, dia sampai ceritanya, dia merancang itu dan tak sampai matlamatnya, sampai targetnya. Ya, tapi redha Allah di mana? Kita mau cari redha Allah, bukan terbina bangunan yang kita rancang. Bukan terjadinya satu persuatan yang hebat yang kita rancang. Tetapi akhirnya bagaimana? Redha Allah matlub. Ilahi anta maksudi, redha matlubi, wahai Tuhanku. Engkaulah tujuan hidup kami semua, ya Allah. Redha engkaulah kami pohon, ya Allah. Radina billahi rabba, bil Islam dina, bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kami beredha Allah sebagai Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad SAW itu sebagai Rasul kami. Itulah ucapan kita pagi petang. Semoga Allah makbulkan hajat kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala di muka bumi yang Allah sediakan buat sementara ini. Kita lihat apa kata cara sarjanawan Islam tentang kalimat ini. Seorang hamba yang berjalan menuju Allah akan melalui berbagai ujian sulit serta menatap horizon kedamaian dan ketenangan. Memikirkan sama amal-amal kebajikan yang dapat dicapai. Yang dapat mencepatkan perjalanan rohaninya. Dalam kalimat ini mengajar kita untuk hukum universal, menggunakan asas dan permulaan pekerjaan. Baru
apapun hampir pasti menjamin hasil akhir yang diingini. Maksudnya apa dia? Semua orang nakkan kebaikan, nakkan kebahagiaan, nakkan kemenangan, nakkan kepuasan, nakkan kenikmatan. Namun tidak mudah. Hasiban nas yutraku yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Allah tidak akan biarkan kita melalui jalan yang mudah. Tapi Allah uji kita dengan berbagai ujian. Sebenarnya Allah uji nabi-nabinya, para rasulnya, dan kasihnya sebelum ini. Hingga terbukti mereka benar-benar cinta, kasih, sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Apa hal pun maka akan uji. Dalam bahasa Ibn Athaillah, jika ada matahari terbit di permulaan hari, sudah pasti akan ada tenggelam di hujungnya. Tentunya matahari setiap hari terbit. Tentu tenggelam. Dalam konteks kiasannya bagaimana kita? Bagaimana permulaan kita bagaimana? Permulaan gelap, hujungnya gelap. Permulaan cerah, insya-Allah taala akan terang benderang. Begitulah. Soalannya adalah bagaimana caranya agar kita dapat membuat matahari terbit dan bersinar awal. Matahari terbit tapi malam. Terbit lebih tertutup dengan awan. Terbit dengan tertutup dengan lain. Tidak, kita mau yang bercahaya, yang menyinari alam ini. Jawapannya menurut Ibn Athaillah adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Ini balik pada kata-kata tadi. Semuanya apa yang kita lakukan ini, apa yang kita rancang ini, kita lakukan ikut syariat dan tawakal Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya. InsyaAllah Ta'ala kita berjaya. Persoalannya bagaimana untuk mengembalikan? Mungkin kita tidak kenal orang yang kata-kata ini. Kata-kata ini dia adalah diungkap oleh Dr. Jasir Abdah. Dalam sebuah buku kecilnya, kuliah subuhnya berkaitan dengan dan kitab hikam ini. Kitab hikam dalam hikmah 27 ini. Sekarang pengenalan sedikit pada yang bercakap yang saya baca tadi itu. Jasir Abdah merupakan seorang tokoh intelektual Muslim kontemporer yang amat tersohor di dunia Islam maupun dunia Barat. Ya. Cuma sebahagian kita masih belum kenal, tapi dia sangat terkenal di dunia Islam, juga di dunia Barat. Dilahirkan di Kairo, Mesir pada tahun 1966. Masih muda, belum 60 tahun lagi lah. Masa mudanya, dia menghabiskan masa belajar di Masjid Al-Azhar. Barakah insya-Allah. Talaqi kelas klasik. Yang menjadi Jasir di Jami' Al-Azhar sendiri. Di beberapa kegiatan antaranya menghafal Quran, mengajar kitab hadis, Al-Bukhari, Muslim, fiqh dan usul fiqh. Selain talaqi klasik ini. Ini penting. Talaqi ini dia berhadapan dengan guru, mulazamah dengan guru, musyafah dengan guru, kitab-kitab besar yang dipelajarinya. Sebut sini itulah Quran pada awalnya pada mula sebagai asasnya. Kemudian kitab besar atau hadis sahihain itu Bukhari Muslim. Dan lain juga termasuk ilmu fiqh, usul fiqh sebagai asas untuk melakukan hukum dan talaqi klasik yang lain. Maka sebab itu kehebatan di luar biasa pada orang lain yang hanya belajar untuk dapat ijazah, dapat degree, dapat sarjana, beberapa PhD, tapi tidak ada tradisi talaqi ini. Itu kelebihan dia pada yang lain. Dia punya 2 PhD, satu daripada UK, satu daripada Kanada. Semua berkaitan dengan Islam. Dan selalu beliau bertugas sebagai profesor di Fakultas Studi Islam di Qatar. InsyaAllah ta'ala. Jadi, moga hafizullah, Allah menjaga dia insya-Allah taala dan untuk terus membimbing. Inilah insan yang berkata begitu, iaitu maksud pada kata sanggari itu adalah mereka yang awal cerah, awal terang terangnya matahari. Cuma kita usaha ke arah untuk dapat cahaya itu daripada awal, bukan tunggu penghujung, tapi daripada awal niat itu sendiri, awal langkah itu sendiri. Kita mulakan dengan niat ikhlas, bertawakal kepada Allah Ta'ala dan melakukan satu ikut syariatnya, tidak bertanggung syariatnya. Bagaimana caranya? Karena saya tadi, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kan? Persoalannya bagaimana untuk mengembalikan suatu kepada Allah Ta'ala? Apa kita boleh kata Tok Pulau Manis ini tidak boleh perkenalkan. Ramai yang sangat kenal beliau, sangat terkenal di Nusantara ini.
Dia di Terengganu. Apa yang dimaksudkan kembali kepada Allah Ta'ala ialah bertawakal. Itu kata Tok Pula Manis, Allah Ta'ala. Bertawakal. Berserah diri sepenuhnya. Tanpa tidak berusaha. Maksudnya, berusaha dulu. Kita dulu, faiza azamta fatawakal Allah. Faiza azamta fatawakal Allah. Berazam, berkata seluruh aspek yang diperlukan. Bertawakal. Itu maksud kita kembali kepada Allah. Dan memohon pertolongan Allah dengan menunaikan segala haknya. Kita berhajat perkara, kita pohon doa dengan yakin dan tunai haknya. Kalau berlayar dalam laut, mesti menggunakan perahu, dengan sampan, dengan put. Kena safinah lamnya ala liabas. Untuk apa ni safinah, kapal laut ataupun perahu atau apa sebagainya tidak boleh tak jalan atas darat. Jadi kena betulkan kalau perahu, kalau sampan kena dalam laut. Sama soal kita pun, soal perniagaan, nak berniaga, kena belajar perniagaan. Kena tahu bagaimana berniaga, bagaimana modalnya, keuntungannya bagaimana. Tapi pokok perkaranya kena tahu halal haram. Apa nak berniagakan, bagaimana supaya jangan buat benda haram. Antara tanda kerugian pada akhir tujuannya iaitu merujuk kepada nafsu. Yang gagal itu mereka merujuk nafsu, tidak merujuk pada iman, tidak merujuk pada Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi yang gagal itu mereka merujuk nafsu. Yang pertama tadi itu, yang pertama dari daya pada awal itu mereka merujuk pada Allah Ta'ala yang bertawakal. Dan setelah melaksanakan segala perintahnya, yang gagal itu mereka merujuk pada nafsu. Pada awal nafsu dah. Dia nak buat satu ini kerana nafsu. Nak buat masjid kerana berbagai-bagai. Nak berniaga kerana nak beri kaya raya untuk menindas orang lain misalnya. Dia orang politik kerana dia nak mendapat kuasa kemudian nak menzalimi. Awal dia ada nafsu. Tapi kalau berniaga kerana untuk kekayaan, membantu umat Islam, membangunkan Islam, cara yang halal, Masya Allah. Kalau nak jadi pemimpin yang adil, Masya Allah. Niat awal itu sendiri. Mesti konsisten. Masuk politik dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Untuk membela kaum yang tertindas misalnya. Terus dan menerus, misalnya gitu. Jangan putus. Jangan pula bila dapat di kuasa lupa. Juga menjadi orang kaya. Kaya untuk apa? Untuk membina Islam. Membangun Islam. Kekayaan. Menekan hak Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai lupa pula. Bila kaya lupa Allah Ta'ala. Mencari ilmu untuk menjadi orang alim. Untuk apa? Karena nak menegakkan agama Allah Ta'ala dengan ilmu. Orang jahil tidak menegakkan agama Allah Ta'ala. Tapi jangan salah bisa mendapat ilmu. Gunakan untuk berdebat dengan orang-orang alim. Dia pandai. Untuk menghina orang-orang jahil. Walaikumsalam. Benar. Orang itu. Walaikumsalam. Itu antara tanda kerugian itu mereka ikut nafsu. Siapa yang tinggi dalam perjalanannya menuju Allah Ta'ala dan rujukkan yang sebenar serta meninggalkan sifat dirinya yang tercela, yang muzmumah dan berperlakuan seperti perlakuan Tuhan yang Maha Adil, bahagialah dia dengan kemuliaan yang Maha Besar Ta'ala. Azim. Ya. Campakkan, gugurkan, buang sejauh sifat mazmumah itu. Isi dengan sifat mahmudah. Sifat-sifat Allah yang Maha Adil. Yang Maha Mulia. Yang dalam konteks kemanusiaan. Yang berhak disifati. Bukan sifat yang Allah larang. Misalnya Al-Kibriya. Kibriya itu ridai kata Allah. Sebab takabur itu aku punya. Siapa yang ambil? Siapa ambil, aku berlepas tangan padanya. Siapa yang kembali kepada Allah Ta'ala pada awal pemulaannya dengan istiqamah dan dengan istiqamah betul, maka bahagia insyaAllah. Mula-mula lagi. Dia nak berniaga, dia target betul. Fokus betul kerana Allah Ta'ala. Masuk politik betul kerana Allah Ta'ala. Belajar ilmu kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala penghujungnya baik. Kalau pada mulanya sudah rosak, takut di penghujung lebih rosak lagi. Tidak mustahil. Menurut awalnya rosak, kemudian dia balik lagi. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Tidak mustahil juga orang yang pada mulanya baik ujung sesat pun ada juga. Tapi itu satu yang kita tidak mengharapkan, hal tidak berlaku. Siapa yang kembali kepada Allah Ta'ala pada awal mulaannya dengan istiqamah tadi, maka insyaAllah dia akan berbahagia. Ini kata Pula Manis. Pula Manis ni lahir tahun 108 Hijrah. Dia meninggal pada 1678 Hijrah. Maaf daripada ya.
Itu kata Jasir Auda dan Tok Pulau Manis. Dua tokoh yang mensyarah kitab ni. Banyak tokoh lain. Saya tinggalkan dulu. InsyaAllah banyak misal Dr. Said Awal juga ada menuliskan. Dan tokoh-tokoh tempat juga menulisnya. Kita ambil sedikit langkah-langkah untuk mendekati Allah Ta'ala. Sikit tentang sabda Rasulullah. Tentang sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala dan Nabi SAW. Surah Taubah ayat akhir. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Apa kaitannya? Kata Dr. Manis, serta meninggalkan sifat yang mazmumah dan berperlakuan seperti perlakuan Tuhan yang maha mulia, karimah. Ini perlakuan Tuhan. Itu Nabi SAW, Allah iktiraf sendiri bahawa Nabi itu bersifat dengan Ra'ufur Rahim. Harisun alaikum bil Ra'ufur Rahim. Sifat Nabi SAW itu, selepas batas itu, Ra'ufur Rahim. Ra'uf itu sifat Allah. Kemudian Nabi bersifat itu. Maka kita juga amat dituntut mengambil sifat Allah ini, dipakai, guna pakai dalam konteks kemanusiaan. Batas kemanusiaan. Sifat lemah lembut, sifat pemaaf, sifat murah, sebagainya itu. Kasih sayang, itu sifat-sifat yang ada dalam diri manusia. Kalau sifat-sifat yang zalim, sifat yang kedekut, sifat yang bengis, itu waliyazbillah, sifat mazmumah. Ini yang akan capai jika sekiranya dapat menghayati sifat-sifat ini. Ya, sekarang kita cuba melihat pula pandangan atau pendapat ataupun kata-kata Dr. Ahmad Al-Buti Al-Marhum. Dia telah pergi oleh kita. Semua tahu di mana dia sedang mengajar waktu Maghrib dibom. Dia bom di kota Damsyik itu 21 Mac 2013. Kata almarhum Rasul Al-Buti, penghujung kehidupan manusia adalah merupakan hasil atau nilai daripada masa keadaan sebelumnya, baik yang berkaitan dengan keyakinan maupun perangai dan tingkah laku. Dididik dengan baik di awal, insya-Allah baik. Lazimnya begitu. Tidak mustahil saya katakan sebaliknya berlaku, tapi lazimnya kita ambil yang lazimnya, sunatnya begitu. Dalam sejarah Islam disebut dua Musa di suatu zaman. Satu Musa bin Imran, satu Musa Samiri. Ada syair Arab panggil Musa allazi rabba Jibril kafiran wa Musa allazi rabba Fir'aun mu'minan wa rasulan, itulah syair Arab. Musa yang dididik dijaga oleh Jibril kafir, Musa Samiri. Musa yang dijaga oleh Fir'aun mu'min dan rasul. Ini dia akan bincang waktu lain di mana dua Musa satu masa. Satu Musa yang dijaga oleh Fir'aun laknat, tapi akhirnya Allah Ta'ala jadi rasul. Ingat. Musa yang dijaga oleh Jibril. Jibril menjaganya, tapi jadi kafir. Jadi Musa Samiri. Itu tinggalkan, bukan tajuk kita. Sekarang tuan yang ingin mengetahuinya, mencarilah kitab-kitab yang berkaitan. Sangat benar. Sadaqah Rasulullah SAW tentang hadis innamal amal bin niyat. Niat kita itu permulaan perbuatan kita sendiri. Kisah ini seorang pemuda hijrah ke Madinah juga bersama Rasulullah SAW. Namun ada sahabat-sahabat mengetahui hijrahnya bukan kerana Nabi, kerana wanita yang disintainya. Dan sahabat beritahu Nabi SAW, Nabi kata apa? Innamal amal bin niyat. Niat dia lah. Kalau niatnya kerana nak dunia, maka dapat dunia. Niat kerana nak kahwin, dapat kahwin. Niat kerana Allah Rasul, dapat pahala. Moga-moga kita semua berniat untuk dapat Allah dan Rasulnya. InsyaAllah dunia akan ikut. Saya sentiasa kata-kata alim bandah terdahulu bahawa siapa yang mengajar dunia akan lari daripadanya. Siapa mengejar akhirat, insyaAllah dunia akan ikutnya. Terakhir mungkin saya pernah kata Dr. Almarhum Dr. Abbas Madani pun berkata begitu ketika beliau datang ke Malaysia bertahun. Lama sudah. Mula-mula dia bebas daripada penjara itu. Dia datang ke Malaysia, dia tamu kita dan saya dapat hadir bersama, makan sama dia di TTDI bersama sahabat di sana. Itu kata-katanya, di antara kata-katanya ialah siapa mengajar dunia akan lari daripadanya, dan siapa mengejar akhirat, dunia akan ikutnya. Lihat saja para sahabat Nabi yang tidak mau dunia. Biar mereka dapat memerintah negara. Habis satu dunia mereka dapat memerintahnya. Bila mereka mengejar dunia, dunia tak dapat. Waliyazbillah. Dan jauh pula pada
rahmat Allah Ta'ala untuk akhirat. Kita baca surah Al-An'am ni. Ini wajjahtu wajladzi fataras sama wal ard hanifan wa ma minal musyrikin. Kita baca dalam doa iftitah kita. Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsira ila akhirnya. Sekarang menyebutkan bacaan. Lazim kita baca Allahu akbar kabira. Begitulah kita sejak dulu kala terbiasa gitu dalam doa iftitah. Tapi ke barisnya Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsira. Yang dimatikan huruf itu. Baris itu akbaru. Sebab kita tak wakaf. Kalau kita Allahu akbar. Yalah. Tapi bila kita wasal. Memang kita wasal. Allahu akbaru kabira. Walhamdulillah katsira. Subhanallah wa wasila. Wajjahtu ila akhirnya. Ini kita baca. Sebagai aku janji dalam bahasa kita. Sebenarnya Malaysia sekali aku janji je. Lama-lama dulu saya masa bertugas. Buat juga tantangan itu. Aku janji. Tak baca pun. Sekali aja. Nah ini Islam. Tiap hari 5 kali kita sebut ini. Wajah tu, wajah lazi. Tapi kena baca lah yang tak baca. Alah ni yang bukan rukun. Bukan rukun, tapi pengikat. Ini pengikat. Ini amat penting. Bukan rukun, memang tahu bukan rukun. Tak masuk rukun solat. Tetapi pengikat pada tawajuh kita kepada Allah Ta'ala. Biar kita pada muhasabah Allah Ta'ala. Biar kita pada merobok keberanian Allah Ta'ala. Dan mujahadah sekaligus. Kita bersebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa ana minal muslimin. Kita ulang-ulangi. Saya ulangi, jangan persia-siakan ruang ini, jangan persia-siakan sebutan ini, jangan persia-siakan kalimat ini. Jangan sampai tidak baca walaupun solat sunat. Cuma kalau solat tarawih mungkin terlalu panjang, kita tak biasa panjang-panjang. Kalau banyak tarawih rehat, tapi kita terbiasa laju. Tapi insyaAllah baiklah. Macam mana pun pada zaman dulu. Zaman saya budak-budak dulu, tarawih, siapa laju, itu pengalaman makmum. Siapa yang lambat-lambat, karibo panggil, biasa karibo. Ataupun ini kita orang lambat lah. Sekarang adalah banyak isdar, tarawih baca seperti mana, solat lain tidak laju. Alhamdulillah baik. Jadi, katakanlah tinggalkan iftitah untuk sunat tarawih kerana panjang. Tapi kalau sembahyang sendirian, jangan tinggal. Fardu jangan tinggal. Ini ikrar kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis yang saya menyebutkan jelas tentang permulaan ini. Ialah apa saja permulaan pun dengan bismillah. Kullu amrin zibalin la yabda fi bismillahirrahmanirrahim fa abtar. Segala amalan yang tidak melalui bismillah tidak berkat. Kul kalamin atau sama juga berkaitannya. Kul amrin zibal la yabda fi bismillahirrahmanirrahim wa abtal banyaklah. Daripada Ibn Hibban, daripada Ahmad, daripada Khatib Ibn Majah dan juga Bukhari sendiri. Mana pun kata ini yang bermaksud tutuplah pintu rumah kamu pada waktu malam dan sebutlah nama Allah. Itu pun sebenarnya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya tak bertikai lagi. Setiap amalan ibda bi bismillah. Perbuatan af'al mula dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau qaul dan aqwal mula dengan assalamualaikum. Assalam qabla al-kalam. Assalamualaikum Allah kalam. Tapi kita terbiasa juga kadang-kadang sebutan macam-macam. Yang mulia, yang berbahaya, yang setengah jam baru assalamualaikum. Wallahu a'lam. Tapi saya pegang pada assalam qabla kalam. Kalau perkataan mula dengan salam, kalau perbuatan mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada berkaitan dengan bila kita istikharah. Kita nak buat apa? Atau nak berkahwin, nak buat perniagaan, nak buat berkebun, nak buat ladang, nak berjawatan, nak berhijrah, apapun, jangan lupa istikharah. Nabi SAW perintahkan para sahabat. Kan Nabi SAW yu'allimuna istikharah fil umur kulliha. Kulliha. Kita nak bicara, nak ambil subjek apa, pelajaran apa, pelajaran atau nak mendaga apa, istikharah. Macam tak baca agak panjang, tapi boleh rojok kitab ni tentang istikharah dan kaedah kaifiat solatnya. Jadi jangan lupa bahawa minta Allah tunjukkan amal yang terbaik untuk lakukan. Lebih lagi ada 2 pilihan atau banyak pilihan. Pilih dengan istikharah minta Allah tentukan. Atau tidak ada pilihan, salah satunya pun kita lakukan juga, ya Allah. So, Allah tolong bantu kita dalam pemilihan atau dalam
memilih jawatan ataupun perniagaan ataupun apa saja itu. Dan ingat bahawa banyak perkara yang kita tahu tentang Islam insya-Allah. Maksud banyak konteks kita lah, bukan banyak, tidak. Kerana banyak mungkin salah. Kerana Allah sebut, ma'utim al-ilmi qalil, sikit sangat. Tapi perkara yang boleh dilakukan untuk menjaga ibadah kita, bahawa antaranya tekun beribadah. Dan konteks ini sebab syabun, pemuda. Kalau rajulun qam masajid. Pemuda kalau tekun ibadah hebat. Kerana orang muda bagi banyak cabaran, banyak peluang, tapi tinggal yang nafsunya pada Allah Ta'ala, Masya Allah. Kami akhir itu, rajulun zikrullah khalian fawda'ainahu. Orang lelaki atau juga berita yang sentiasa menyebut nama Allah Ta'ala khalian, bersendirian. Yang menangis matanya, Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah. Dan apa-apa kalimah yang mendekat ibadah Allah, insya-Allah kita akan terbina dengan binaan yang kokoh untuk selamat jauh dengan berjaya, insya-Allah Ta'ala. Man zanna annahu yasil Allah Ta'ala bi ghairi Allah faqad Allah bih. Musta'ana ala ibadillah nafsi. Yang mana baik maksudnya, siapa yang menjangka bahawa dia akan sampai Allah Ta'ala dengan yang lain Allah Ta'ala, dia tak akan sampai. Tapi siapa yakin akan sampai dengan Allah Ta'ala, maka dia akan sampai, insya-Allah Ta'ala. Akhir sekali kita baca yang kita sebut, man kana akhir kalam Allah dakhal jannah. Saya menutup kalam Allah masuk syurga. Allah berja'al khairu umri akhiruhu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayami yawmal liqa'. Doa ni. Doa pendek-pendek aja. Atas itu dah hadiah Nabi sallallahu bahawa siapa akhir kalimah Allah syurga. Saya sebab juga tidak semudah itu. Kalau kita hafal aja la ilallah, tidak dan tidak. Maaf, saya cerita peristiwa seorang sahabat saya menceritakan. Seorang ustaz, beberapa ustaz dia ada pengalaman dia pernah mengajar seorang, tidak perlu sebut nama dan siapa dan bagaimana jawatannya. Ketika nazak, dia mendekati telinga dengan la ilallah, tapi tak dapat menyebutnya. Kerana amalan bukan seperti mana yang amalkan. Sekian dulu insya-Allah, aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.